Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang dikasihi. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Sulaiman bin Kadikun selaku pensyarah bagi subjek Tarikh Tasyrik. Kami daripada kumpulan keempat ingin membentangkan tentang tajuk perkembangan dan pelaksanaan tasyrik Islam di Malaysia. Saya Saiful Amri bin Muhammad Abidin selaku ketua kumpulan bersama rakan-rakan saya Muhammad Afif bin Muhammad Nasir dan juga Muhammad Radi bin Muhammad Hamka. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian ini. Objektif kajian ini adalah untuk membincangkan tentang perkara yang berkaitan dengan perkembangan dan pelaksanaan tasyrik Islam di Malaysia. Yang pertama, objektif kami adalah ingin menerangkan berkaitan dengan perkembangan dan pelaksanaan tasyrik Islam di Malaysia. Yang kedua, ingin mengenali sistem-sistem yang ada di Malaysia yang berkait dengan tasyrik Islam. Dan objektif yang ketiga adalah membincangkan tentang isu-isu semasa yang mampu menggugat Islam, terutama di Malaysia. Izin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Radi bin Muhammad Hamka. Okey. Kita sedia maklum bahawa hubungan perdagangan antara alam Melayu dengan tanah Arab telah pun sedia terjalin sebelum kelahiran Islam lagi. Hubungan ini berterusan dan semakin pesat selepas kelahiran Islam kerana ditambah dengan kesedaran dakwah Islamiah. Terdapat bukti penempatan orang-orang Islam di Asia Tenggara pada zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebelum tahun 1883 Masihi. Antara perkembangan perlembagaan persekutuan Malaysia dalam perkara 3.1. Islam adalah agama yang dianuti oleh pelbagai kaum, bangsa dan keturunan. Islam juga menitik beratkan sifat toleransi yakni tasamuh, kerjasama dan kasih sayang sesama manusia juga kepada makhluk lain. Perkara 3.1 dalam perlembagaan menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Hal ini bertujuan bagi menjamin kedudukan orang muka Islam serta menjamin perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Hal ini menunjukkan adanya konsep toleransi agama antara kaum di Malaysia. Peruntukan-peruntukan lain mengenai Islam dalam perlembagaan adalah seperti perkara 3/3, perkara 11/4, perkara 8, perkara 12/2, perkara 12/4, perkara 121/1A dan perkara 150/6A. Seterusnya, Sultan sebagai ketua agama. Pada hari ini, setiap negeri termasuk wilayah persekutuan mempunyai majlis agama Islam masing-masing dan enakmen-enakmen tertentu bertujuan menjadi pihak yang mempunyai kuasa utama dalam hal ehwal agama Islam dan berfungsi untuk membantu dan menasihati Sultan dalam semua perkara berhubung dengan agama Islam di dalam negeri masing-masing. Setiap Sultan negeri dihormati kuasa mereka apabila perkembangan perlembagaan persekutuan memberi kuasa kepada para duli-duli untuk mentadbir hal ehwal-ehwal agama Islam. Pembagian kuasa di antara kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan ini adalah selaras dengan kuasa dan kedaulatan Sultan di negeri masing-masing yang melafaz sumpah menjaga agama Islam tak kala ditabar menjadi Sultan. Dalam konteks kedudukan Islam, perkara 3 menjadi peruntukan besar tentang Islam sebagai urusan autonomi negeri dan seterusnya meletakkan Islam dalam urusan negeri-negeri. Antara itu, raja-raja diisytihar sebagai ketua agama bagi negeri-negeri, manakala yang di-Pertuan Agong pula dijadikan ketua agama bagi negeri baginda sendiri dan bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Seterusnya, sudah semestinya yang kita tahu kedatangan tasyrik Islam di Malaysia ni sudah tentu akan memberi impak ataupun memberi satu peningkatan ataupun pengembangan dalam sektor ekonomi contohnya. Pelbagai badan atau institusi yang bertanggungjawab dalam menguruskan kewangan yang berasaskan Islam selepas era kemerdekaan, semestinya sistem ekonomi mempunyai perbezaan dengan yang terdahulu. Di Malaysia kita ada tabung haji, terutamanya yang mengurus, mengawal dan memberi perlindungan kepada kebajikan kepada jemaah haji.
Idea asal penubuhan tabung haji ini dicetuskan oleh Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz. Tabung haji juga mempunyai sistem pelaburan yang memberi nilai tambah kepada pendeposit mereka. Kita sebagai rakyat tidak perlu risau kerana badan ini berpandukan dengan hukum dan syariat Islam pada era pemodenan terutamanya. Tabung haji juga tidak mempunyai unsur-unsur yang melanggar hukum Islam seperti riba. Selain tabung haji juga, kita ada institusi yang berpandukan teras hukum Islam. Contohnya kita mempunyai pelbagai badan perbankan yang berteraskan Islam. Perbankan Islam juga telah diiktiraf di serata dunia. Secara amnya, sistem perbankan Islam di negara ini sentiasa mematuhi hukum dan syariat Islam. Contohnya di Malaysia kita ada bank Islam, kita ada bank muamalat yang sentiasa berlandaskan dan mematuhi undang-undang Islam. Ia juga tidak mendatangkan kemudaratan terhadap pengguna seperti kita, pengguna bank-bank ini. Seterusnya adalah syiar-syiar Islam. Wujudnya syiar Islam yang banyak memberi manfaat kepada umat Islam terutamanya. Kedatangan tasyrik ke Malaysia ataupun tasyrik Islam ataupun undang-undang Islam banyak memberi perubahan dalam kehidupan manusia sehingga sekarang. Untungnya kita sekarang ni mempunyai ramai ulama yang boleh dirujuk sebagai panduan. Contohnya kita kalau tidak tahu sesuatu benda tu, kita boleh merujuk ramai ustaz ataupun ramai para agamawan yang ada sekarang ni. Para agamawan merupakan orang yang sentiasa bersuara untuk orang lain agar terus mengikut syariat Islam. Antara syiar yang disyariatkan ialah mengadakan majlis Maulidur Rasul. Yang seperti mana yang kita tahu, zaman Nabi dan juga sahabat tiada sambutan ini diadakan. Namun hari ini kita disyariatkan untuk menyambutnya bagi memperingati Rasulullah SAW, terutamanya pada anak-anak muda sekarang, supaya mereka ni sentiasa mengingat tentang tarikh-tarikh penting dalam Islam, terutamanya bagi memperingati Rasulullah SAW. Ianya akan banyak memberi manfaat kepada kita sebagai umat Islam. Namun ada juga perdebatan, beberapa pihak mengatakan menyambut Maulidur Rasul ini adalah merupakan perkara-perkara bid'ah. Namun untungnya kita ada beberapa ulama yang dapat mematahkan perdebatan ini dengan hujah-hujah mereka. Seterusnya adalah ibadah qiyam. Ibadah qiyam juga merupakan ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Terutamanya pada bulan Ramadan, masyarakat kita akan mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan juga khatam contohnya. Seterusnya wujudnya tarikh tasyrik di Malaysia selepas kemerdekaan wujudnya badan-badan pelaksana yang telah ditubuhkan, antaranya adalah JAKIM ataupun dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1996 oleh Majlis Raja-Raja untuk memelihara kesucian akidah Islam. Seterusnya JAKIM ni sebagai sebuah badan penyelarasan hal ehwal agama dan juga kemajuan ummah. Berperanan juga untuk menjalankan penyelarasan hal ehwal agama dalam lingkungan sempadan pentadbiran dan juga memanfaatkan pendidikan Islam di Malaysia terutamanya. Seterusnya selain daripada JAKIM, kita ada juga JAIJ terutamanya di Johor, iaitu Jabatan Agama Islam Johor. JAIJ ditubuhkan secara sistematik seiring dengan pewartaan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor pada tahun 1895. Ungku Muhammad Khalid sebagai YDP Jabatan Agama dan Pelajaran Johor. Seterusnya mengeluarkan perkeliling pemberitahuan zakat dan juga ingin menyampaikan arahan kepada guru-guru pendidikan Islam di Johor terutamanya. Baiklah, seterusnya saya ingin menerangkan tentang isu hukum-hukum yang terdapat di Malaysia. Antaranya adalah hukum merenggangkan solat, merenggangkan saf ketika solat. Umum semua mengetahui bahawa saranan untuk melakukan social distancing adalah untuk individu-individu yang melibatkan diri dalam himpunan jemaah tabligh pada tarikh berkenaan, sama ada mempunyai gejala seperti demam, batuk, sakit tekak dan sesak nafas, jangkitan kuman pada saluran pernafasan atau tidak bergejala,
agar menjaga jarak diri daripada individu lain dengan jarak 1 meter. Selain daripada kenyataan ini, sehingga saat ini belum ada lagi kenyataan rasmi daripada pihak KKM berkenaan pelaksanaan social distancing kepada orang ramai yang tidak terlibat dengan himpunan jemaah tabligh. Timbul persoalan mengenai solat berjemaah boleh dilakukan dengan kaedah social distancing ataupun tidak, sekiranya pihak berkuasa agama negeri memerintahkan penangguhan aktiviti solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid ataupun surau bagi suatu waktu yang ditetapkan untuk tujuan pembersihan, menyakuman dan menyekat penyebaran virus, maka tidak berbangkit isu social distancing di masjid-masjid atau surau-surau kerana solat berjemaah tidak boleh dilaksanakan kerana mengikut arahan pihak berkuasa. Pengecualian diberi kepada imam dan bilal yang ditugaskan untuk menjaga masjid. Hukum merapatkan solat adalah sunat dan merupakan salah satu daripada sunat-sunat hayat, bukanlah rukun atau sunat abad. Dalam sebuah hadis daripada riwayat Bukhari yang bermaksud luruskan saf kalian, kerana meluruskan saf termasuk dalam sebahagian menegakkan solat. Berdasarkan kenyataan dan fakta ini, kami cenderung kepada pendapat bahawa diharuskan solat berjemaah secara berjarak-jarak bagi makmum dengan makmum yang bersebelahan pada waktu wabak. Sekiranya solat berjemaah itu masih lagi selamat daripada penularan wabak, buat masa sekarang, gambaran yang dibolehkan ialah dalam tata cara solat jenazah, adapun dalam konteks solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid, pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan masih sedaya upaya ketika itu untuk memutuskan rantaian jangkitan kerana kadar COVID-19 ketika itu masih lagi tinggi. Kawalan pergerakan PKP sudah berlangsung selama 2 minggu ketika itu. Oleh itu, keboleh pakaian cadangan ini tertakluk kepada kebenaran kepada pihak kerajaan selaku ulil amri supaya tidak menjadi sebab bagi penularan penyakit dan mendatangkan mudarat kepada pihak yang tidak bersalah. Justru jika solat berjemaah itu boleh membawa kepada penularan wabak, maka solat berjemaah itu sendiri tidak boleh dilaksanakan. Isu seterusnya adalah isu LGBT. Golongan LGBT adalah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kebanyakan golongan transseksual menganggap diri mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan perasaan mereka. Keyakinan tersebut mendorong segelintir daripada komuniti ini nekat melakukan pembedahan menukar jantina akibat terbelenggu dengan konflik diri untuk menerima jantina sendiri. LGBT juga boleh dikategorikan sebagai penyakit psikiatrik atau faktor kecelaruan pemikiran yang dihadapi. Penyakit ini juga tidak terhad kepada gender seseorang semata-mata, tetapi turut merangkumi beberapa aspek seperti warna kulit, usia dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah LGBT ini, kerajaan telah merangka modul menggunakan pendekatan agama berteraskan Al-Quran dan Al-Hadis untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada peserta untuk terlibat dalam usaha bimbingan dan panduan serta penyantunan kepada golongan LGBT ini. Selain itu, program dakwah kepada usaha untuk menyantuni golongan tersebut melibatkan kerjasama agensi kerajaan dan NGO. Di samping itu, bahagian dakwah dan bahagian penguasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri perlu bergerak secara bersepadu dan terancang dalam usaha membimbing dan mengembalikan golongan ini kepada kehidupan fitrah dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sejahtera selari dengan tuntutan syariat. Sebenarnya di sini kita boleh tahu bahawa kedatangan tasyrik Islam di Malaysia telah mengubah perlembagaan Malaysia yang berteraskan dengan agama Islam. Seterusnya, negara kita sentiasa berlandaskan dengan syiar Islam dan datang hidup dengan aman dan selesa. Kita sebagai umat Islam di negara Malaysia dan juga anak muda haruslah sentiasa menjaga keharmonian kesejahteraan negara dengan menjaga nama baik agama Islam.